Hai Sis Liana. Okey, saya perhatikan di laman media sosial biasanya ramai penyokong Najib yang masih lagi menyokong Najib rata-rata. Mereka walaupun dah dijatuhkan hukuman bersalah oleh mahkamah, tapi bagi mereka selagi Zeti tak didakwa dan suami dan anak-anak Zeti tak didakwa di mahkamah, mereka tidak percaya bahawa bosku ini bersalah. Lepas tu selagi Nur Muhammad Yaakob tidak didakwa, selagi perancang utama kononnya iaitu Jolo tidak didakwa, so diorang tak enggan untuk percaya bahawa bosku ini bersalah. Okey, benarkah, soalan saya, benarkah bagi pertuduhan salah guna kuasa, pendakwa raya hanya perlu buktikan 3 perkara saja, iaitu tertuduh itu sendiri ada kuasa dan harta bernilai adalah di bawah kekuasaan tertuduh. Lepas tu tertuduh telah menggunakan kuasanya untuk menggunakan harta berkenaan untuk kepentingan diri mereka. So 3 elemen ini sudah cukup untuk pendakwa raya membuktikan bahawa ada elemen jenayah, niat jahat untuk melakukan jenayah ataupun perbuatan jenayah yang diniatkan. Itu saja soalan saya. Wah. Saudari apa tadi ya? Yani. Terima kasih Saudara Yani. Actually Saudara Yani boleh ganti saya kat sini bagi ceramah berkenaan dengan kes salah guna kuasa. Saya setuju apa yang Saudara Yani cakap tadi. Itu elemen untuk kes salah guna kuasa yang perlu dipatuhi oleh pendakwa raya. Dan kes ini sebenarnya straightforward sahaja. Duit itu datang daripada dana awam, masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib Razak, dan dia tidak pernah persoalkan pun duit itu, trail money itu. Dia ngaku duit itu masuk dalam akaun dia. Bagaimana akaun duit itu masuk dalam akaun dia? Kerana kedudukan dia sebagai Perdana Menteri membolehkan duit itu masuk. As simple as that. Jadi elemen-elemen yang dikatakan oleh Saudara Yani tadi telah dipatuhi, dan disebabkan itu mahkamah memutuskan memang ada kes dan jatuhkan hukuman yang kita dengar daripada 9 hakim dan 3 peringkat mahkamah. Bukan senang nak dapat semua orang bersetuju 9-0. Tak ada satu pun hakim yang menidakkan hukuman atau sabitan tersebut. 9-0. 9 hakim bersetuju, 3 mahkamah. Jadi itu satulah itu kes Najib Razak. Ada yang kata penyokong dia tak nak terima Najib bersalah selagi mana Tan Sri Zati dan Tan Sri Yaakob dan juga Jolo tidak dibawa ke muka pengadilan. Pada saya, kalau Tan Sri Zaki atau Tan Sri Nur Yaakob bersalah, mohon lakukan siasatan segera dan buat tindakan yang sewajarnya. Itu merupakan kesalahan berlainan daripada kesalahan salah guna kuasa Datuk Seri Najib Razak yang telah diputuskan di mahkamah. Pada saya itu tidak boleh dicampur-campur. Kesalahan lain-lain macam Datuk Seri Sharif Samad kena juga tindakan. Duit datang daripada Datuk Seri Najib Razak, dia kena tindakan sendiri. Setiausaha Kehormat UMNO, Datuk Seri Ahmad Mazlan pun kena juga kes. Semua duit-duit NYMDB ni, mereka terpaksa memperjuangkan kes mereka sendiri, membela nasib mereka sendiri. Kes berlainan daripada Datuk Seri Najib Razak. Jadi kalau betul Tan Sri Zati atau suaminya bersalah dengan Tan Sri Nur Yaakob, yang saya mendengar sendiri, saya hanya propaganda. Sebab macam saya katakan tadi, masa minta Mahkamah Rayuan untuk mendengar bukti baru tersebut, mereka tak masuk pun bukti baru Tan Sri Zati tersebut. Sampai last minute nak tunda. Benda tu tidak dimasukkan. Cuma di luar sana dipropagandakan. Dan bila Saudara Yani kata penyokong Najib Razak ni, kita kena tahu juga penyokong Yazid Razak ni tak semestinya orang betul. Dalam social media bersepah saipro dia. Ada bukti yang menunjukkan Najib Razak ialah pemimpin kedua dalam dunia yang mempunyai fake followers. Ada report. Jadi kita tengok, kalau Yani kata follower dia penyokong tak, check dulu tu fake account ke, kerana benda ini boleh dibuat. Saitro ni boleh masuk dalam media sosial, buat banyak-banyak account palsu, mengatakan itu sentimen. Tapi bila tengok betul-betul yang datang semalam berapa ramai? 300 orang sahaja. Jadi kita pun akan tertanya-tanya, betul ke ni sokongan kuat ni dalam
Facebook macam wow sangat. Tapi memang betul, memang ada Saitro yang bekerja dengan beliau yang kita tahu masa zaman Pakatan Harapan pun kita tahu, tapi kita biarkan kerana ni. Tapi mereka ini bergerak untuk membawa naratif tersebut seolah-olahnya semua salah lah, semua orang salah. Najib Razak suci murni dan maksum semata-mata. Jolo salah, Zeti salah, semua salah. Padahal dia seorang Perdana Menteri Malaysia, tuan-puan. Bagaimana dia nak kata dia tak salah, duit masuk dalam akaun sendiri. Nanti anak kita, duit PIBG masuk, duit anak kita dia belanja, dia kata, oh sorry tak salah, saya tak tahu pun duit ni duit PIBG. Bolehkah kita terima benda tu? Jadi tuan-tuan kena jangan terlampau dengar sangat spin ni. Kaji balik betul-betul apa yang make sense to us. Senang saya jawab saudara Yani tadi, saya tidak terima penjelasan Najib tak salah sebab yang patut salah ni Jolo, Datuk Zeti, Tan Sri Zeti dengan Tan Sri Rai. Kok jalan ke penyiasatan? Kalau mereka salah, kita balon mereka. Kalau diorang ambil dana negara, penyamun juga tu, kita bantai. Masalahnya tak ada bukti, buktinya keluar daripada Datuk Sri Razak yang tak pernah masuk pun dalam court. Mereka refuse untuk masuk. Jolo ni, dia sendiri mengatakan yang Jolo ini menipu dia. Saya tertipu oleh Jolo. Dia sendiri cakap. Tapi macam mana tuan-puan, Perdana Menteri Malaysia di scam sebegitu oleh Jolo. Dan beliau mengatakan, saya tak salah, saya maksum. Sebab semua Jolo buat. Perdana Menteri Malaysia ni tuan-puan, bukan pengetua sekolah. Terus kita kena faham itu, implikasi itu. Jadi, kalau nak dikatakan, saya setuju dengan saudara Yani, apa yang saudara Yani katakan tadi, dan kita perlu melawan naratif Saitro Najib Razak ini. Jangan biar mereka mempelopori naratif ini dan mengatakan semua orang bersalah kecuali pemimpin agung mereka. Tanya Liana about Nazir Razak. Kenapa dia tak didakwa guna CIMB Bank to launder money for his brother? Berkenaan dengan Nazir Razak, saya nak cakap kuasa pendakwaan itu jatuh kepada peguam negara sendiri. Peguam negara mempunyai kuasa berbicara yang mutlak untuk mendakwa sesiapa sahaja. Kalau Nazir Razak launder money daripada duit 1MDB, sepatutnya beliau didakwa pada saya daripada segi legalistik. Kenapa beliau tidak didakwa, itu beyond saya lah, kena tanya peguam negara. Tapi juga kita kena pandang juga budi bicara ini dalam proses penghakiman. Bila peguam negara nak putus siapa kena dakwa, dia akan menilai daripada aspek kepentingan awam. Jerung paling mana sekali boleh didakwa untuk memastikan yang ada deterrent, ada konsep pencegahan kepada yang lain. Dan didakwa jerung paling utama tu yang kita dapat hari ini, semalam hukumannya pada saya itu memberi satu pencegahan kepada mana-mana pemimpin dalam negara Malaysia. Kalau bekas Perdana Menteri sekali boleh kena hukuman dan juga sabitan berkenaan dengan rasuah, siapa-siapa saja tidak boleh lari. Jadi no one is above the law. Jadi itu pada saya tidaklah boleh dikatakan kenapa tak charge adik dia, kenapa abang dia yang kena. Pada saya abang dia memang patut kena. Kalau adik dia tidak kena, itu keputusan peguam negara yang kita perlu persoalkan. Sama juga keputusan peguam negara melepaskan anak tiri Najib Razak. Anak tiri Najib Razak tak kena. Dia kena pulangkan duit, tak kena. Ya? Itu pun kita boleh persoalkan juga. Tapi berkenaan dengan budi bicara ini, ada banyak faktor-faktor yang perlu dinilai oleh peguam negara untuk memastikan deterrent paling tinggi diberi, kepentingan awam paling tinggi diberi. Dan kita dapat jerung paling besar bekas Perdana Menteri yang dijatuhi hukuman disebabkan korupsi ini memang menjadi satu deterrent dan satu bentuk pencegahan yang cukup kuat kepada pemimpin-pemimpin lain. Dilepaskan, banyak yang dilepaskan. Peguam negara kita jangan pandang orang tak charge juga. Dia tak charge adik dia tapi dia lepaskan anak tiri dia.
Itu pun kita kena pandang juga. Kita tak boleh pandang satu sudut saja. Anak tiri dia dilepaskan walaupun sudah berbelanja sakan. Kenapa lepas anak tiri dan lepaskan Nazir Razak? Nazir Razak mungkin tiada bukti-bukti kukuh yang ada. Mungkin sebab Rosmah minta. Saya tak boleh nak cakap macam tu. Kita pun tak tahu. Tapi pada saya, Peguam Negara menuduh berdasarkan bukti. Kalau tak tuduh, kita boleh persoalkan, tetapi budi bicara itu boleh dibuat oleh Peguam Negara.